Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini 26 hari bulan Mei. Okey, hari ini semalam kita dapat lihat COVID-19 naik dengan mendadak iaitu sebanyak 7,289. Dan hari ini juga Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyatakan untuk supaya kita mengamalkan self lockdown supaya COVID-19 ini segera berakhir. Okay, dia juga mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak kepada mereka yang beragama Hindu. Dan saya akan kongsikan kepada anda mengenai isu-isu semasa tentang pelaburan. Dan hari ini tanpa ada slideshow ataupun presentation yang saya nak tunjukkan lah. Okay. Saya nak kongsikan tentang Petronas Gas yang menjalankan perniagaannya di segmen pemprosesan gas, pengangkutan gas, regasifikasi dan juga utility. Okay, pada hari ini dia menyatakan bahawa keuntungan bersih Petronas Gas bagi suku pertama tahun ini meningkat sebanyak 40% pada tahun ini kepada 516 juta ringgit yang dengan membayar dividen 16 sen. Okay. Dia juga menyatakan bahawa walaupun terdapat penurunan pendapatan atas pendapatan yang lebih rendah daripada utility segmen di tengah-tengah harga produk lebih rendah, dalam kenyataan pada bursa pada hari ini, Petronas Gas menyatakan keuntungan ini meningkat kerana mencatatkan kos operasi yang lebih rendah serta pergerakan pertukaran asing yang baik. Dan pendapatan kumpulan juga turun menjadi 1.34 bilion ringgit daripada 1.4 bilion ringgit. Ia mengisytiharkan dividen sebanyak 16 sen sesaham yang akan dibayar pada 21 Jun 2021. Tarikh akhir dividen jatuh pada 10 Jun 2021. Okay, kepada yang dah ambil saham Petronas Gas ni, bolehlah bersedia untuk mendapatkan dividen. Okay, seterusnya saya nak kongsikan tentang Petronas Dagangan Berhad. Okay, Petronas Dagangan Berhad tadi telah diberitahu oleh Puan Intan dalam live FB-nya pagi tadi, dan saya akan beritahu semula kepada mereka yang terlepas live FB Puan Intan tadilah. Okay. Petronas Dagangan Berhad kembali mengaut keuntungan pada suku pertama bagi tahun ini disebabkan oleh keuntungan kasar yang lebih tinggi yang dicatatkan di tengah trend harga, iaitu Mean of Platts Singapura MOPS yang menguntungkan pada suku tersebut. Dia juga membantu syarikat itu adalah perbelanjaan operasi yang lebih rendah daripada aktiviti pengiklanan dan promosi yang lebih rendah serta perkhidmatan yang dibeli dan profesional. Okay, dia juga mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 191.11 juta ringgit berbanding kerugian bersih sebanyak 29.42 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Dan pendapatan suku tahunnya pula bagaimanapun menurun sebanyak 22.13% menjadi 5.1 milion ringgit berbanding 6.55 milion ketika jumlah penjualan menurun dan harga jualan rata-rata menurun sebanyak 2% sahaja. Okay, kumpulan ini mengisytiharkan dividen dengan 14 sen sesaham yang akan dibayar pada 24 Jun. Okay, pada suku keempat, keuntungan bersih kumpulan ini melonjak sebanyak 114% daripada 89.21 juta ringgit. Dan sementara itu pendapatan meningkat 16% daripada 4.39 bilion ringgit. Walaupun kumpulan ini melihat permintaan yang sedikit lebih rendah pada suku pertama setelah pelaksanaan PKP semula pada awal Januari 2021. Kita lihat kepada MSM Malaysia Holdings Berhad. Dia mencatatkan keuntungan suku kedua berturut-turut untuk tahun kewangan pertama yang berakhir pada 31 Mac 2021, yang mana dilaporkan lebih rendah dilaporkan pada suku keempat 2020, lebih rendah margin keseluruhan dan kos kewangan yang lebih tinggi. Dan pendapatan ni adalah sebanyak 18.3% pada RM514.94 94 juta daripada
630.33 juta pada suku keempat tahun lepas disebabkan penurunan jumlah jualan, dan MSM kembali pada tahap yang rendah ataupun tahap hitam berbanding dengan kerugian bersih sebanyak 34.71 juta pada suku pertama tahun lepas. Dalam pemfailan bursa, MSM mengaitkan prestasi suku tahunan yang lebih baik dari peningkatan margin dengan penggunaan kapasiti yang lebih baik dan kos kewangan yang lebih rendah. Untuk suku tahunan kumpulan pula meningkat sebanyak 0.8%, lebih sedikit berbanding 510.84 juta pada suku pertama tahun ini dalam purata jualan yang lebih tinggi pada penjualan ekspor. Untuk Padini Holdings, keuntungan bersih pada suku ketiga yang berakhir pada 31 Mac ini turun sebanyak 26.62% kepada 12.19 juta ringgit daripada 16.61 juta pada tahun sebelumnya, kerana kumpulan ini mengalami kesan buruk akibat daripada pandemik dan pengenaan semula PKP oleh kerajaan. Dan pendapatan saham juga merosot kepada RM1.85 daripada RM2.53. Pada suku ke suku, keuntungan bersih kumpulan ini meningkat sebanyak 14.43%, dan dia juga disebabkan oleh lebih banyak penjualan yang dijana pada suku ketiga yang disebabkan musim tahun baru Cina. Dan untuk tempoh 9 bulan, keuntungan bersih padi ini turun sebanyak 52.66% daripada setahun yang lalu, sementara pendapatan turun sebanyak 30.5%, iaitu daripada kepada 819.55 juta daripada 1.18 bilion. Mereka juga, padi ini juga menyatakan bahawa perniagaan runcit pada umumnya dipengaruhi oleh wabak pandemik COVID-19. Dan sehingga tahap yang berbeza baik dari segi penjualan dan juga keuntungan. Untuk transit perak kekal berdaya tahan di tengah-tengah COVID-19. Transit perak ni kita semua tahu bahawa ialah dia menjalankan perniagaan bas yang mana transit perak. Dia mencatatkan kedudukan teratas dan bawah yang kukuh untuk suku pertama bagi tahun ini. Dia didorong oleh sumbangan yang lebih tinggi dari operasi terminal pengangkutan awam yang bersebadu. Keuntungan ini meningkat daripada 8.6 juta kepada 13.4 juta. Seterusnya dia menyatakan bahawa lembaga pengumumannya mengumumkan dividen interim kedua sebanyak 8 sen sesaham biasa yang akan dibayar pada 23 Ogos tahun ini. Ia juga menambah bahawa pendapatan pada suku tahun ini lebih tinggi disebabkan oleh pendapatan sewa yang lebih tinggi dari penyewaan ruang iklan dan juga promosi di Kampar Putra Central yang baru dibangunkan pada bulan September tahun lepas, serta pengiktirafan yang lebih tinggi mengenai bayaran kemudahan projek. Dan dekat Kampar Putra Central juga menawarkan terminal bas awam sehenti dengan kedai runcit, restoran, panggung wayang, bowling, gelanggang badminton, hotel dan juga ballroom untuk kediaman dan pelajar tempatan di dalam dan sekitar Kampar. Sebelum saya akhiri perkongsian saya ini, saya ingin ingatkan kepada anda semua bahawa daripada hari semakin hari, pada minggu ini COVID-19 semakin teruk, merebak sehingga mencecah kepada 7,289 dan tidak mustahil dia akan mencecah sehingga 10,000 dalam masa beberapa hari saja. Dan Perdana Menteri kita juga telah meminta untuk kita mengamalkan self-lockdown seperti yang Puan Intan beritahu tadi pagi, untuk kita jika terpaksa bawa anak-anak pergi, tinggalkan mereka di dalam kereta dan minta sesiapa jaga ataupun untuk membeli barang sahaja, jangan lupa untuk sentiasa basuh tangan lah sebelum memegang apa-apa benda, sebab sekarang ni gejala sakit yang tidak bergejala pun sangat-sangat bahaya dan kita mungkin menjadi salah satu orang ataupun penyebab
tersebarnya penyakit yang kita tak nampak ni. Okey, oleh itu tolong jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa untuk sentiasa mengamalkan basuh tangan, sanitizer dan pakai mask untuk berjalan keluar. Terima kasih.
bursa saham lah, asas perdagangan bursa saham, apa maksud share, ROI, dia punya terms untuk pasaran saham, dan juga formula IPAS lah daripada Tuan Fakrul. Saya juga dah belajar sedikit sebanyak tentang fundamental dan technical analysis lah. Dia memang banyak membantu karena saya memang newbies lah, memang baru kenal dengan pasaran saham ni lah, baru start belajar lah. So dia banyak baru nak berjinak-jinak lah. Saya start mengkaji tentang saham-saham yang coach bagi lah, yang tips-tips dia bagi tu masa sesi kelima. Saya sudah mula untuk mengkaji lah menggunakan screener. Coach ada ajar macam mana nak gunakan screener semua kan. Jadi saya pun start lah. Guna screener lah. Iya. Ada banyak masa sesi ketiga atau keempat yang coach ajar tentang fundamental analysis tu lah. Cara dia memang simple lah. Saya tak sangka pula yang benda tu kita boleh buat secara simple lah. Sebab kalau dalam pikiran saya untuk analisa untuk bursa ni memang benda yang complicated. Tapi bila saya sudah ikut TMT, baru saya nampak lah macam mana. Baru saya tahu benda ni taklah complicated sangat lah. 10 lah. 10? Ya, 10 of 10. Wow. 10 of 10. Hashtag trade secara tenang. Ya, sebelum ni saya punya view saya kena beli banyak-banyak saham. Sebelum ni lah. Tapi inilah selepas